Baik, sebanyak 463 kawasan di 5 daerah dijangka mengalami bekalan air tidak berjadual berikutan loji rawatan air Sungai Semenyih atau LRA Sungai Semenyih terpaksa dihentikan operasi akibat pencemaran bau hari ini. Dan penutupan pada pukul 11.10 pagi itu dilakukan selepas pihak air Selangor mengesan pencemaran bau di stesen pam air mentah Jenderam Hilir, dan kawasan-kawasan yang terlibat dengan henti tugas LRA Sungai Semenyih ini meliputi Petaling 172 kawasan, Hulu Langat dengan 54 kawasan dan Sepang 194 kawasan. Putrajaya pula melibatkan 23 kawasan dan juga Kuala Langat dengan 20 kawasan. Jadi untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai situasi ini, kita langsung sahaja bersama dengan rakan setugas ketika ini Ridauddin Daud yang berada di lokasi. Daudin, bagaimana dengan tinjauan dan juga liputan berkaitan dengan gangguan bekalan air ini? Silakan Daudin. Baik, terima kasih Ehsan rakan setugas. Ya, saya kini berada di salah sebuah lokasi di mana dikabarkan berlakunya gangguan bekalan air, dan kini saya berada di Kampung Baru di Batu 14 Puchong, di mana sebentar tadi saya sempat melawat 2 ke 3 buah rumah. Ada antara rumahnya airnya langsung tiada, namun ada sebuah rumah di belakang saya ini airnya ada namun cukup sedikit, hanya keluar titik-titik sahaja. Dan apabila saya bertanyakan sejak bilakah gangguan ini berlaku, mereka mengatakan bahawa ia berlaku pada kira-kira jam 3 petang tadi, dan sehingga kini nampaknya keadaan masih lagi belum reda dan masih lagi berlaku masalah air, dan mereka juga sebenarnya sudah pun peka dengan apa yang berlaku. Kerana saya tanyakan kepada mereka adakah mereka tahu apa yang terjadi. Ya, kata mereka tahu apa yang terjadi, mereka tahu apa yang berlaku di LRA Sungai Semenyih, mereka tahu ada pencemaran bau di sana. Jadi namun masalahnya adalah perkara itu berlaku tanpa diduga, jadi mereka tidak sempat melakukan sebarang persiapan. Saya tanya juga kepada mereka bilakah mereka sedar perkara itu, adakah mereka sedang melakukan kerja-kerja rumah. Ada mengatakan mereka sedang membasuh pinggan pada waktu itu, namun terpaksa dihentikan kerana air tiba-tiba tiada. Jadi selepas ini pastinya mereka mengharapkan agar perkara ini dapat diselesaikan dengan segera. Namun menariknya sebenarnya apa yang berlaku di sini, di kawasan di kampung ini, mereka mempunyai sebuah telaga di bahagian belakang sini sebenarnya, dan menurut mereka sebelum ini seperti yang anda tahu berlakunya gangguan bekalan air selama beberapa hari pada bulan-bulan yang sebelum ini, mereka menggunakan telaga itu untuk menampung bekalan air, dan boleh dikatakan ia dapat menampung sehingga seminggu. Jadi sebenarnya walaupun di sebalik kepesatan teknologi dan juga pembangunan di sekitar Puchong ini, nampaknya masih lagi ada yang mengekalkan tradisional, masih lagi mengekalkan perigi, kerana mereka tahu di Selangor ini, menurut mereka di Selangor mereka tahu bahawa di sini berlakunya gangguan bekalan air berulang-ulang kali. Jadi mereka bersiap sedia daripada mengumpul air, mereka bersiap sedia dengan telaga, dan mereka juga menggunakan mesin khas sebenarnya. Saya akan cuba bawakan laporan dari semasa ke semasa untuk telaga tersebut untuk kita lihat, kerana sebenarnya agak sukar untuk melihat telaga sebegitu di kawasan ini, terutamanya di kawasan yang pesat membangun. Jadi pada mereka mengharapkan agar bekalan air ini dapat diselesaikan atau dipulihkan dengan segera, kerana mereka tidak bersedia, dan pastinya saya akan terus membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Dan kini di Batu 14 Puchong nampaknya keadaan semakin teruk, nampaknya air langsung tiada. Kalau tadi ada sedikit-sedikit, namun kini sudah pun tiada, dan mereka berharap agar semua ini dapat dipulihkan dengan segera. Jadi saya fikir itu saja lintas langsung saya buat masa ini. Saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa di semua platform Astro Awani dan juga astroawani.com. Dan juga Ridauddin, sebelum itu ada satu perkara seperti yang Ridauddin nyatakan tadi, ada tempat dan juga kawasan yang mungkin seperti telaga dan juga tempat penyimpanan air, tetapi juga Ridauddin ada maklumat berkaitan dengan penghantaran air ataupun bekalan air menerusi lori-lori yang disediakan di kawasan-kawasan ataupun di kampung-kampung terlibat ataupun di kawasan-kawasan yang terjejas akibat penutupan loji air ini, Daudin? Baik, Ehsan, tadi sebenarnya saya sempat berhubung dengan rakan saya di Air Selangor. Menurut sumber saya, beliau mengatakan bahawa sekiranya berlaku keadaan seperti ini di mana gangguan bekalan air tidak berjadual, antara lokasi utama yang mereka akan berikan tumpuan atau meletakkan lori atau deploy lori sebenarnya adalah di kawasan-kawasan kritikal seperti di hospital, di pusat dialisis, dan juga lokasi yang difikirkan kritikal bagi mereka. Dan menurut beliau,
untuk kawasan penduduk ataupun mana-mana kawasan perumahan ataupun kampung, mereka akan melihat dulu dan rinci terlebih dahulu. Jika perlu, mereka akan menghantar ataupun deploy lori tersebut. Namun buat masa ini, kalau mengikutkan pada keadaan semasa dengan gangguan yang tidak berjadual seperti ini, mereka akan memberikan tumpuan kepada hospital, pusat dialisis dan beberapa lokasi lain yang difikirkan kritikal buat mereka. Dan untuk kediaman ataupun komuniti, mungkin ia akan sedikit lewat kerana mereka akan selesaikan dulu semua tempat kritikal, barulah mereka pergi ke tempat penduduk. Dan sepanjang pemerhatian saya sebenarnya, daripada KL tadi sampai ke Puchong, sempat juga saya masuk ke beberapa kawasan di sekitar Puchong ini, nampaknya memang saya boleh katakan tiada satu pun lori tangki air yang berada di sini. Jadi saya fikir mungkin pada waktu ini mereka mungkin masih lagi memantau ataupun melihat situasi semasa dan melihat perkembangan di semua lokasi. Jadi berdasarkan maklumat yang saya terima, mereka akan fokuskan terlebih dahulu di hospital, pusat dialisis dan tempat kritikal, barulah pergi ke komuniti untuk menempatkan lori-lori tangki air itu, Ehsan. Ridauddin Daud yang kini berada di lokasi, dan pastinya perkembangan berkaitan dengan gangguan bekalan air ini akan kami bawakan dari semasa ke semasa, terutamanya untuk kita melihat bagaimana rencana dan juga bagaimana kegusaran penduduk-penduduk mendepani perkara berkenaan. Baik, kita ke laporan berikutnya.